Tanggungjawab bersama membusuk di Putrajaya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk membubarkan Parlimen ke-14 kemarin. Maknanya pilihan raya umum ke-15 mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Ini bukan cerita Hamlet karya William Shakespeare kerana yang berbau busuk itu bukan di Denmark tetapi Putrajaya. Ini drama sebenar apabila Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terpaksa akur kepada tekanan agar membubarkan Parlimen oleh UMNO yang mahu membebaskan bekas Presiden mereka Datuk Seri Najib Razak daripada hukuman 12 tahun penjara. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, dengan ini saya ingin memaklumkan bahawa pada tengah hari semalam saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan menyembah warkah permintaan kepada Baginda mengenai pembubaran Parlimen ke-14. Selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Hancur berkecailah harapan 12 Menteri Perikatan Nasional yang menghantar warkah kepada Yang di-Pertuan Agong membantah pembubaran Parlimen itu. Jika idea untuk bubarkan Parlimen dan untuk adakan pilihan raya umum pada musim banjir boleh dianggap mengarut dan tidak masuk akal, malangnya idea Menteri PN dalam Kabinet Ismail Sabri memilih untuk mengatakan bantahan di luar bilik mesyuarat Kabinet juga boleh dianggap mengarut dan tidak masuk akal juga. Ujar Hanifah mengulas mengenai tindakan mereka itu. Menurut beliau adalah menjadi satu amalan perlembagaan, anggota Kabinet dalam sesebuah kerajaan wajib bersuara dalam satu nada suara. Katanya menteri hanya boleh berbeza pendapat dalam bilik mesyuarat Kabinet, bukan buat di luar selagi mana keputusan belum dicapai. Amalan perlembagaan sebegitu dinamakan prinsip tanggungjawab bersama atau collective responsibility. Mengikut prinsip ini, semua anggota Kabinet dalam sebuah kerajaan wajib bersuara dalam satu nada suara. Ini hakikatnya suatu yang begitu asas seasas anda belajar ABC atau alif bata. Amat malang jika menteri tidak faham perkara asas tersebut. Jelasnya, beliau menegaskan tidak timbul isu kononnya seseorang menteri itu mempertahankan hak kebebasan bersuara. Apabila anda telah dilantik sebagai menteri, anda mungkin tidak sedar anda telah surrender hak dan kebebasan untuk tidak bersetuju dengan rakan anda di dalam Kabinet. Itulah esensi prinsip asas tanggungjawab bersama. Anda boleh tidak bersetuju di luar Kabinet, tapi anda kena letak jawatan terlebih dahulu dan selepas itu teriaklah sekuat mana pun yang anda suka. Tegas Hanifah. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika mempertahankan tindakan 12 menteri berkenaan berkata terdapat perbezaan antara isu pembubaran Parlimen dan menyokong Ismail Sabri. Menurut beliau, Bersatu mengambil keputusan yang sama dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak mahu mengadakan pilihan raya umum pada tahun ini. Kami menteri-menteri terima arahan untuk tidak juga mahu diadakan PRU pada masa terdekat kerana ikut keputusan parti. Tegasnya, tragisnya, siapakah yang berkuasa di Malaysia? Adakah Perikatan Nasional yang nyawa politiknya di hujung tanduk? Atau Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berhadapan dengan 87 kes mahkamah semuanya mengenai pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Beliau telah dibebaskan bagi kes 40 pertuduhan menerima rasuah daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB, tetapi Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun telah membuat rayuan. Bagi 47 pertuduhan berhubung Yayasan Akal Budi, Ahmad Zahid sedang membela diri selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Naib Presiden Amanah Adli Zahari bahawa kepimpinan Ismail Sabri lemah dan lebih mementingkan desakan Ahmad Zahid berbanding kepentingan rakyat yang berhadapan dengan musim tengkujuh.
Zahid perlukan pilihan raya umum diadakan bagi menyelamatkan beliau dari pendakwaan rasuah yang sedang berjalan sekiranya Barisan Nasional menang. BN dijangka memohon pengampunan buat Najib jika memenangi PRU15. Ini akan memberi gambaran buruk buat Malaysia di mata dunia. Ianya akan menjejaskan ekonomi negara juga, tegas Adli. Beliau menyeru agar rakyat Malaysia bersatu hati menyelamatkan negara daripada politik wang dan amalan rasuah jika mahu Malaysia menjadi sebuah negara maju dan kaya serta memiliki kehidupan yang harmoni. Berakhir sudah sebuah kerajaan yang gagal dan kini bau busuk boleh dihidu di seluruh dunia. Walaupun bersaiz kabinet yang besar, tetapi ia hanya dipenuhi oleh golongan Al-Ruwaibidah atau kakistokrat yang bebal dalam mentadbir urus isu rakyat. Jom kita ramai-ramai turun mengundi walaupun rumah tenggelam kerana rakyat Malaysia layak mendapat pemimpin yang terbaik. Demi anak cucu kita akan datang, kita tidak boleh ada kerajaan yang seperti ini lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.